Bosku Najib. Oh, Bosku Najib. Aku tertarik dengan pengumuman tergempar kamu. Hari ini menyatakan bahawa hutang negara sudah mencecah 1 trilion ringgit. Bosku, kenapalah kau suka bagi bola tanggung kepada superhero baru Malaysia ini? Bosku Najib, kenapalah kau suka memenggal kepala sendiri, membogelkan diri sendiri, suka memburukkan nama sendiri? Isu hutang 1 trilion ringgit ini adalah peluru rakyat untuk menyerang dan mengkritik kamu, Bosku Najib. Oh, Bosku Najib. Saya sebagai kingmaker dalam percaturan kuasa politik Malaysia, sebagai penganalisis politik bebas yang mempunyai kepakaran dalam pengkajian sistem ekonomi politik negara ini, saya suka untuk memberi kenyataan terbuka di hadapan Datuk Seri Najib Razak yang mengulas berkenaan dengan hutang negara mencecah 1 trilion ringgit. Bosku, oh Bosku Najib, kau adalah bekas Perdana Menteri yang menjadi penyumbang utama kepada tahap hutang yang sangat banyak dalam negara di peringkat antarabangsa. Kan dah kantoi? Bosku Najib, hutang 1 trilion ringgit itu bukan bermula hari ini. Hutang 1 trilion ringgit itu sudah berlaku sejak pemerintahan kamu sebagai Perdana Menteri ke-6 Malaysia. Bosku Najib, sejak zaman UMNO BN memerintah negara berpuluh-puluh tahun sampai sekarang, zaman kamu Datuk Seri Najib Razak paling teruk, paling sadis, paling mengejutkan, hutang negara 1 trilion ringgit. Kenapa hutang negara boleh mencecah 1 trilion ringgit hari ini, Bosku Najib? Hal ini kerana hutang legasi politik kamu yang tidak produktif disumbangkan oleh hutang rompakan 1MDB. Hutang 1MDB yang ditinggalkan oleh legasi politik, Bosku Najib. Ui, buat-buat lupa pula kau, Wah, buat-buat lupa, buat-buat nyanyuk kau, Bosku Najib. Pengumuman Bosku Najib hari ini sangat betul, hutang negara 1 trilion ringgit. Kerana apa? Kerana Bosku Najib, Bosku Rosmah, Jolo dan UMNO merompak duit 1MDB sehingga hutang 1MDB ditanggung rakyat, ditanggung negara 1 trilion ringgit hari ini. Saya ulang dan saya tegaskan. Betul kata Bosku Najib dalam Facebook dia hari ini. Lawa, sangat lawa. Akhirnya Bosku Najib mengaku hutang negara 1 trilion ringgit. Kenapa? Sebab kamu, Bosku Najib, merompak dan mencuri duit 1MDB sehingga lebih 50 bilion ringgit hutang kamu tinggalkan kepada rakyat dan negara. Kamu, Bosku, kenyang merompak bersama Bosku Rosmah, shopping seluruh dunia bersama Jolo, bersama konco-konco kamu. Sampai sekarang hutang 1MDB kamu sengaja tidak mahu bayar. Siapa yang bayar hutang 1MDB? Yang bayar hutang 1MDB itu Dr. Mahathir. Yang bayar hutang 1MDB siapa? Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang bayar siapa? Tengku Zafrul. Bersama lebih 32 juta rakyat. Siapa yang bayar hutang 1MDB kamu ni? Sampai hutang negara 1 trilion ringgit. Negara merdeka dan berdaulat ini yang terpaksa berhutang, cari semula aset-aset 1MDB yang kamu rompak, Bosku, di seluruh dunia. Alhamdulillah. Hutang 1MDB sehingga hari ini, walaupun kau, Bosku Najib, Bosku Rosmah, tidak mahu bayar, negara dan rakyat Malaysia masih mampu bayar. Betul kata Bosku Najib, hutang negara mencecah 1 trilion ringgit. Berdasarkan rekod, Bosku Najib
meninggalkan hutang paling banyak jika dibandingkan dengan Perdana Menteri yang lain. Zaman Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Hussein On, zaman Tun Dr. Mahathir, hutang yang ditinggalkan pada awalnya tidak pernah melebihi 300 bilion ringgit. Bosku Najib, Pakcik Makcik Oto Arung dalam UMNO yang amat saya sayangi kerana Allah. Di zaman Pak Lah, hutang negara tidaklah mencecah 1 trilion ringgit. Tetapi di zaman Datuk Seri Najib Razak menjadi Perdana Menteri ke-6 Malaysia, dari tahun 2009 sehingga tahun 2018, Tun Dr. Mahathir sendiri mengumumkan hutang negara mencecah 1 trilion ringgit pada 20 Mei 2018. Sebelum Bosku Najib mengumumkan hari ini hutang negara mencecah 1 trilion ringgit, sebenarnya Tun Dr. Mahathir, bekas Perdana Menteri ke-4 Malaysia dan bekas Perdana Menteri ke-7 Malaysia, lebih awal mengumumkan kepada dunia hutang negara sudah mencecah 1 trilion ringgit selepas Bosku Najib dan UMNO BN tumbang di Putrajaya. Sememangnya, pada tahun 2007 yang lalu, hutang negara hanya mencecah 266.72 bilion ringgit. Pakcik Makcik Oto Arung, Bosku Najib tolong tulis ni. Oh, penjilat-penjilat perompak 1MDB, tolong tulis. Hutang negara di zaman Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, zaman Pak Lah jadi Perdana Menteri, 266.72 bilion ringgit sahaja. Akan tetapi, setelah Datuk Seri Najib Razak, Bosku Rosmah jadi PM shift malam, shift siang, mencuri, merompak, akhirnya hutang negara mencecah 1 trilion ringgit. 9 November 2020 lalu, Tun Dr. Mahathir mengumumkan hutang negara sudah mencecah 1.3 trilion ringgit. Saya lebih percaya dengan kata-kata Tun Dr. Mahathir yang mengumumkan fakta sebenar hutang negara selepas Bosku Najib kalah PRU 14 mencecah 1 trilion ringgit dan hari ini 1.3 trilion ringgit. Negara sememangnya boleh bankrupt jika hutang negara 1 trilion ringgit yang ditinggalkan oleh Bosku Najib kenyang merompak 1MDB gagal dibayar. 80.3% daripada KDNK negara, hutang negara mencecah 1 trilion ringgit melibatkan hutang persekutuan, hutang-hutang lain, termasuk syarikat-syarikat GLC yang dijamin hutangnya oleh kerajaan Malaysia dan rakyat Malaysia. 1MDB ditubuhkan oleh kamu, Bosku Najib. Tidak ada untung syarikat 1MDB itu sampai sekarang. Rugi sebab kau rompak sampai licin, Bosku Najib. Sebab itu hutang 1MDB antara penyumbang utama peningkatan hutang negara Malaysia di peringkat antarabangsa. Syarikat 1MDB kau tubuhkan untuk kau rompak bersama Bosku Rosmah dan Jolo. Dan ini adalah fakta. Bosku Najib yang amat saya hormati, yang amat saya muliakan, kamu menyembunyikan fakta hutang 1MDB. Alang-alang kau sebut pasal hutang negara 1 trilion ringgit. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah Bosku Najib. Berjaya menubuhkan 1MDB, tambah hutang negara, kau berjaya merompak 1MDB lebih 50 bilion ringgit. Sampai kau kantoi simpan duit rompakan dalam akaun bank peribadi kau 2.6 bilion ringgit. Hutang 1MDB sampai sekarang kau tidak mahu bayar. Duit 1MDB berpuluh-puluh bilion ringgit kau makan dan kau simpan di seluruh dunia dan kau tidak pulangkan kepada kerajaan Malaysia. Sebab itu, Tengku Zafrul, Menteri Keuangan Kerajaan Malaysia yang terkini, menyatakan hutang legasi tidak produktif berjumlah 1 trilion ringgit. 15% daripada hutang tersebut disumbangkan oleh syarikat 1MDB, Bosku Najib, Bosku Rosmah dan Jolo. So, bukan sahaja tu Dr. Mahathir yang mengumumkan hutang 1 trilion ringgit ini. Menteri Keuangan Tengku Zafrul sudah umumkan 1 tahun lalu. Memang betul hutang negara 1 trilion ringgit. So, Bosku Najib,
Oh, Bosku Najib. Jutaan terima kasihlah kerana kau bangkitkan pasal hutang 1 trilion ringgit. Kaulah bapa penyamun, bapa penyangak dalam negara Malaysia yang suka buat hutang, buat bon hutang. Lepas tu semua duit tu kasih masuk dalam akaun bank peribadi kau. Lepas tu negara dan rakyat bayar hutang itu, kau kenyang. Mencuri dan merompak. Tetapi hutang negara meningkat. 10 tahun kau jadi Perdana Menteri, Bosku Najib. 10 tahun kau jadi Menteri Keuangan bersama Bosku Rosmadi Putrajaya. Kerja kau merompak, mencuri, tambah hutang negara untuk menyusahkan rakyat agar negara ini bertambah hutangnya. Itu adalah rekod buruk kerajaan Bosku Najib. Sebab itu Bosku Najib kalah pada PRU 14 lalu. Duit GST pun kau rompak berpuluh-puluh bilion ringgit. Harga barang sangat mahal di zaman kau, Bosku Najib. Rakyat sangat marah dengan pelaksanaan GST 6% kerana rakyat tidak nampak dia punya keuntungan. Harga barang semakin mahal, harga petrol dan diesel semakin mahal. Tetapi semua duit negara kau rompak. Bukan sahaja duit 1MDB kau rompak. Kau kantoi merompak perbendaraan duit negara. 6.6 bilion ringgit. Satu-satunya Perdana Menteri. Ada kes mahkamah merompak dan mencuri duit perbendaraan kerajaan Malaysia adalah kamu, Bosku Najib. Tunku Abdul Rahman, ayah kamu Tun Razak, Tun Husin On, Tun Dr. Mahathir, Pak Lah, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tidak ada kes mahkamah merompak berpuluh-puluh bilion ringgit duit negara. Tidak ada. Mereka didakwa hari ini dijatuhkan hukuman dalam Mahkamah Malaysia. You the only one Prime Minister. Kalah dalam mahkamah, didapati bersalah, dalang utama merompak dan mencuri duit SRC 1MDB 42 juta ringgit. Duit disahkan, duit rompakan 1MDB masuk dalam akaun bank peribadi kamu. Berbilion-bilion ringgit. Bosku, jangan lari topik. Kau membongkarkan isu hutang 1 trilion ringgit ini menjerut kepala kamu sendiri. Kau membogelkan dosa-dosa kau sebagai bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, Bosku Najib. Malulah. Kau sebagai penyamun penyangak nombor 1 di dunia yang sudah kantoi mencipta hutang 1MDB secara sengaja untuk menyusahkan negara, untuk menyusahkan rakyat sampai sekarang. Kalau kau tidak rompak 1MDB berpuluh-puluh bilion ringgit, rakyat Malaysia tidak akan miskin hari ini. Rakyat Malaysia kita boleh buat rumah secara percuma. Rakyat boleh dapat pendidikan percuma di peringkat universiti. Rakyat boleh dapat beasiswa. Rakyat boleh dapat bantuan keluarga Malaysia. Satu orang RM10,000 tanpa perlu mengeluarkan duit KWSP mereka. Bosku, dosa-dosa besar kau ini menjadikan hutang negara 1 trilion ringgit adalah salah kamu sendiri. Bukan salah Tun Dr. Mahathir, bukan salah bapak kamu, Allahyarham Tun Abdul Razak. Semoga syurga untuk negarawan ulung Malaysia, Tun Abdul Razak itu. Bukan salah Tunku Abdul Rahman, bukan salah Tun Husin On, bukan salah Pak Lah yang masih hidup di negara Malaysia berdaulat ini. Tetapi salah kamu. 22 tahun Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri di Putrajaya. Berapa hutang ditinggalkan oleh Tun Dr. Mahathir? Hanya 200 bilion ringgit. Kamu 10 tahun, Bosku Najib. 10 tahun. Bukan 20 tahun kamu jadi Perdana Menteri. 1 trilion ringgit. Bosku. Sebab apa? Hutang 1MDB. Kamu rompak 1MDB. Bila kau nak bayar hutang 1MDB? Bosku? Semua kes rompakan 1MDB, kes rompakan 6.6 bilion ringgit duit perbendaraan kerajaan Malaysia terus dibuka dalam Mahkamah Malaysia bagi tahun 2022. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Sepandai-pandai kau ni merompak, mencuri, menipu, berbohong, mengencing kepala rakyat. Bercakap pasal hutang 1 trilion ringgit negara Malaysia. Yes, this is. You are a part the problem. Kau adalah penyumbang utama hutang negara 1 trilion ringgit. Ini sumbangan kau yang akan dikenang sampai kiamat. Apapun, saya ingin menarik perhatian Bosku Najib dan penyamun-penyamun penyangak geng Bosku Najib.
Hari ini diumumkan negara Malaysia ranking nombor 1 di rantau Asia Tenggara. Berjaya menarik pelabur asing bagi tahun 2022. Berdasarkan laporan Indeks Peluang Global oleh Milken Institute 2022, menyatakan negara Malaysia adalah nombor 1 di rantau Asia Tenggara, mengalahkan Singapura, mengalahkan Indonesia, mengalahkan Thailand, mengalahkan Filipina, mengalahkan negara Vietnam, mengalahkan negara Brunei Darussalam. Negara Malaysia kembali kepada landasan yang sebenar sejak Datuk Seri Najib Razak tumbang pada PRU 14. Bosku, apa cerita ni? Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Azmin Ali selaku Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri berjaya melonjak pasaran pelaburan asing dalam makro dan mikro ekonomi negara Malaysia bagi tahun 2022. Syabas dan tahniah untuk Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Perdana Menteri ke-8 Malaysia, Kerajaan Ismail Sabri, Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jangan lupa ya, undi UMNO, undi Perikatan Nasional, undi Parti PAS, undi Parti Bersatu Pilihan Raya Johor. Negara Malaysia ranking nombor 1 di rantau Asia Tenggara. Secara prospek, negara Malaysia berjaya menarik pelabur asing di peringkat antarabangsa, dan ini kerana kestabilan ekonomi negara, pengukuhan ekonomi negara di peringkat antarabangsa yang dibuat oleh Datuk Seri Azmin Ali, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Saya bangga, sangat hebat ya. Kepimpinan Datuk Seri Azmin Ali berjaya menarik pelabur asing sampai negara Malaysia ranking nombor 1. Bosku Najib, dia cakap Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam berjaya tarik pelabur. Apa cerita ni? Malaysia nombor 1 berjaya menarik pelabur asing berdasarkan laporan Indeks Peluang Global Milken Institute tahun 2022. Why you didn't highlight kemenangan dan kehebatan negara Malaysia ranking nombor 1? Rantau Asia Tenggara mengalahkan Singapura ekonomi, mengalahkan Indonesia, Vietnam, pasaran ekonomi yang sangat-sangat hebat itu. Dan untuk makluman bosku Najib, negara Malaysia di era pemerintahan Datuk Seri Ismail Sabri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Kerajaan UMNO BN Perikatan Nasional, terletak pada ranking ketiga di rantau Asia. Jepun dan South Korea ranking nombor 1, ranking nombor 2. Negara Malaysia ranking nombor 3 di rantau Asia, mengalahkan negara China, antara kuasa besar ekonomi dunia. Cuba bayangkan, negara Malaysia ranking nombor 3 di rantau Asia, berdiri sama tinggi, sama hebat dengan negara Jepun, negara Korea Selatan, kuasa besar dunia dari segi indikator berjaya menarik pelabur asing bagi tahun 2022. Maka, walaupun hutang negara ditinggalkan oleh bosku Najib 1 trilion ringgit, hasil daripada modus operandi dia merompak, bersama bosku Rosma, akhirnya ekonomi negara berjaya diselamatkan oleh Ismail Sabri, oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh Datuk Seri Azmin Ali, oleh Kerajaan UMNO BN zaman baru dan Kerajaan Perikatan Nasional, Kerajaan PAS di Putrajaya. Maka salute and respect Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Anda layak untuk menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia selepas PRU 14. Datuk Seri Azmin Ali layak jadi timbalan Perdana Menteri selepas PRU 15 nanti. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bosku Najib, jangan lupa ya, bayar hutang 1MDB tu ada lagi baki dia lebih 30 bilion ringgit. Duit 1MDB semua masuk dalam akaun bank peribadi kau kan, dalam negara luar negara kan. Kau bayar semua hutang 1MDB tu. Pandai kau cakap pasal hutang 1 trilion ringgit. Jangan lupa kasih viral. Pelabur-pelabur asing sudah masuk ke dalam negara Malaysia bagi tahun 2022. Walaupun bukan kamu Perdana Menteri, walaupun bukan kamu Menteri Keuangan ya, bosku Najib, tahniah juga untuk Tengku Zafrul. Walaupun Tengku Zafrul ni tak luluskan RM10,000 duit KWSP rakyat, Tengku Zafrul, saya dah puji kau ni. Tolong luluskan RM10,000 duit KWSP rakyat. Sekian, terima kasih. Checkmate and game over. Bapa penyambung penyangga 1MDB bosku Najib, penyumbang utama kepada masalah hutang negara 1 trilion ringgit sampai sekarang. Terima kasih.